محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, para ahli jawatan kuasa masjid setia alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih dan sayangnya mengurniakan kita kesempatan yang terbaik untuk menghadapi bulan Ramadan pada insya-Allah pada hari esok, pada malam esok bagi tarawih yang pertama yang kita akan laksanakan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini nanti menjadi Ramadan yang terbaik kepada kita insya-Allah. Dan kita dilarang sama sekali untuk berpuasa sunat pada hari esok kan. Tidak dibenarkan, tidak digalakkan untuk berpuasa sunat pada hari esok. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian tafsir Al-Quran kita pada malam ini, dan kita masuk pada surah yang baru, iaitu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin yang bermaksud orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Surah yang ke-83 mengandungi 36 ayat dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah. Saya bacakan. Kita bacakan ayat 1 hingga ayat 6 insya-Allah. Dan ayat 1 hingga ayat 6 ini dia di bawah tajuk besarnya ancaman terhadap orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Takaran kan. Orang yang menimbang dan orang yang meletakkan barang di dalam satu bekas kemudian dia curang kan, dia mengurangkan timbangan. Jadi ini ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan manusia yang curang dalam takaran dan timbangan. Saya bacakan dan muslimin muslimat ikut selepas bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala
يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, kita pun tak beramai kan, bunyi pun sayup-sayup kan. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 daripada surah Al-Mutaffifin. Jadi saya akan mulakan tafsiran pada ayat yang pertama itu. Di bawah tajuk besarnya ayat 1 hingga 6, iaitu ancaman terhadap orang-orang yang curang, menipu dalam timbangan, takaran dan timbangan. Ayat yang pertama yang berbunyi wailul lil mutaffifin, yang bermaksud celakalah, wail. Sama juga kalau dalam surah Az-Zalzalah ya, fawailul lil musallin kan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Sebab itu kalau kita belajar Al-Quran, kita digalakkan untuk menyambung ayat tu. Dia dua ayat yang berbeza kan, tapi kita digalakkan untuk menyambung. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dia dua ayat yang berbeza, tapi kita digalakkan untuk sambung kedua ayat tu. Sebab kalau kita berhenti fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Terjemahan dia kan, terjemahan dia orang yang solat pun celaka. Dia ada cerita lagi selepas tu. Sebab itu digalakkan kita menyambung dua ayat tu kan. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Siapa kelompok orang-orang yang lalai di dalam solat? Iaitu orang yang melambat-lambatkan solat. Mereka solat maghrib hampir-hampir kepada isyak, dan mereka solat isyak hampir-hampir kepada dan mereka solat maghrib hampir-hampir kepada isyak, dan mereka solat isyak hampir-hampir kepada nak masuk subuh. Dia melambat-lambatkan solat dengan sengaja. Dia tak sama bagi orang yang jamak takhir dengan takdim. Jangan salah faham lah, yang tu bukan melambat-lambatkan solat, itu memang niat menjamakkan solat. Dia tak masuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Jadi pada ayat yang pertama daripada surah Al-Mutaffifin ini, ayat yang bermaksud wailul, celakalah. Kata Imam Ibnu Majah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam dan Muhammad bin Uqail bin Khuwailid. Keduanya telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Husain bin Waqid. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku Yazid An-Nahwi bahawa Ikrimah menceritakan kepadanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Hadis ini panjang dan ia sebut sekali tentang sanad dia. Itu tadi tu sanad dia lah, sanad kepada hadis ni.
Jadi kata Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, mereka yakni penduduk Madinah adalah manusia yang paling buruk dalam menimbang. Penduduk Madinah ketika itu termasuk dalam kalangan manusia yang sangat buruk peramainya dalam menimbang, menipu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang, menakar dan menimbang, dalam takaran dan timbangan. Jadi ini asbab turunnya, asbabun nuzul turunnya surah Al-Mutaffifin, kerana sikap sebahagian daripada penduduk Madinah ketika itu yang menipu dan curang dalam takaran dan timbangan kan. Mereka, kita buat contoh, kalau sekarang ni barang harga jual 1 kilo tetapi dia timbang 900 gram je kan, tapi dijual dengan harga 1 kilo kan. Apa ni, tepung grade rendah dia jual dengan grade yang tinggi, dengan harga grade yang tinggi. Dia menipu kan. Dia lebih kepada, untuk surah ni lebih kepada timbangan lah, timbangan. Dia menipu, curang dalam timbangan. Jadi Al-Quran, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya untuk membasmi kezaliman yang sebegini. Di Mekah pun memang kaum kafir musyrikin Quraisy ni mereka suka menipu kan, menipu. Dan kalau mereka menipu, satu pasar tu akan menipu. Pedagang-pedagang daripada luar akan ditipu oleh pedagang-pedagang kafir Quraisy ini. Satu pasar tu akan menipu dia, bayangkan. Ia satu kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunlah surah Al-Mutaffifin ini. Maka setelah itu mereka pun memperbaiki takarannya. Orang yang beriman, mereka pun mula memperbaiki timbangan dan takarannya. Masya Allah, itu sikap orang beriman kan. Sikap orang beriman ni, bila dia tahu sesuatu kebenaran itu daripada Allah, dia terus tukar amalan dia tu, daripada yang buruk kepada yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap orang-orang yang beriman lah. Walaupun kita tahu ada sebahagian manusia dia suka mempersoalkan, betul tak? Banyak kan soal, banyak cekadak dia kan, kenapa kena solat, kenapa kena mengaji, banyak menanya kan. Tapi para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, bila Allah Subhanahu wa taala tegur melalui lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya wahyu daripada Al-Quran dalam ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka automatik akan menukar sikap mereka, terus tukar, tak banyak cerita kan. Sama seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan. Satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih, beliau bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, selepas daripada ibuku dan bapaku, engkaulah orang yang paling aku cintai." Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Nabi begitu, "Ya Rasulullah, selepas daripada ibu dan bapaku, engkaulah yang paling aku cintai." Maksudnya lepas mak ayah aku orang yang pertama yang aku cinta, engkau duduk nombor 2. Lalu Nabi SAW membagi tahu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu direct pada waktu itu juga, "Wahai Umar, tidak sempurna iman kamu melainkan aku lebih engkau cintai daripada ibu dan bapamu." Tukar terus tukar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun kata, "Ya Rasulullah, maka bersaksilah engkau bahawa semenjak daripada sekarang, engkau adalah orang yang paling aku cintai berbanding ibu dan bapaku dan seluruh manusia di atas muka bumi ini." Masya Allah, tukar terus kan, tak banyak cerita. Sebab itu mereka diberikan gelaran kurniaan oleh Allah dengan radhiyallahu an. Allah telah redha ke atasnya. Betul? Kita tak dapat gelaran tu, betul tak? Kita tak dapat. Yang kita dapat kalau masih hidup, hafizahullah. Kalau masih hidup lah.
Macam Ustaz Rosman hafizahullah, kalau dah mati rahimahullah. Tu yang kita dapat. Tapi para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendapat gelaran yang terbaik sehingga dirakamkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kan, sebab itu mereka mendapat gelaran yang terbaik dan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada di kalangan mereka dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga. Dan kita jangan ikut orang lain, kita ikut ahli syurga ni kan, kita ikut ahli syurga ni. Jangan ikut Ustaz Rosman, jangan ikut ustaz itu, ustaz ini, ustazah itu, ustazah ini, tak usah. Kita ikut ahli syurga yang memang telah dinobatkan sebagai ahli syurga ni, iaitu para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajmain dan isteri-isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ni dah confirm dah memang masuk syurga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, saya teruskan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir daripada jalan Muhammad bin Uqail. Para perawinya adalah thiqah, dikatakan para perawinya adalah thiqah kecuali Ali bin Al-Husain bin Waqid, maka padanya terdapat sedikit pembicaraan. Ibnu Hibban juga meriwayatkan di halaman 438 di dalam kitab beliau. Demikian pula Ibnu Jarir di dalam kitab karangan beliau. Di sana terdapat mutaba'ah, yakni penguat daripada jalan yang sama bagi Ali bin Al-Husain. Maksudnya diterima sebagai periwayat lah. Ini jalur periwayat nak menceritakan asbabun nuzul kepada surah Al-Mutaffifin ni. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, itu ayat yang pertama, baru masuk kepada wail, celaka lah. Kemudian kita sambung sedikit. Yang kedua itu wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Kata wailun tu artinya ucapan azab dan ancaman ataupun sebuah lembah di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wail itu dimaksudkan dengan sebuah lembah di dalam neraka Jahannam. Bayangkan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yang ditafsirkan pada ayat tersebutlah firman Allah pada wail, perkataan wailun tu. Ada yang mentafsirkannya sebagai, artinya sebagai ucapan azab dan juga ancaman ataupun juga sebuah lembah di neraka Jahannam, seperti yang diterangkan oleh penyusun tafsir Al-Jalalain. Ada pula yang menafsirkan bahawa kata wail artinya kebinasaan dan kehancuran. Wail, binasalah, hancurlah orang-orang yang menipu di dalam timbangan dan takaran. Berat hukum. Walaupun di zaman sekarang pun ada juga orang menipu dalam perniagaan tu kan, sama je. Daripada semenjak dulu sampai sekarang tetap akan ada orang yang menipu di dalam timbangan dan takaran. Padahal menipu pun tak banyak mana pun dia dapat, betul tak? Tapi manusia sanggup menukarkan sedikit keuntungan dunia sehingga dia mendapat laknat Allah di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang terakhir itu, pada ayat Al-Mutaffifin itu, apabila ancaman keras ini ditujukan kepada orang-orang yang mengurangi harta orang lain dalam hal takaran dan timbangan. Dia mengurangkan harta orang lain dalam hal takaran dan timbangan. Dia menipu kan, dia mengurangkan harta orang lain lah dengan cara yang zalim, di mana di dalamnya terdapat pengambilan harta orang lain secara tersembunyi. Maka orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan ataupun secara paksa ataupun secara mencuri harta mereka tentu lebih berhak mendapatkan ancaman yang keras ini. Subhanallah. Sekarang ni orang kalau nak kaya dia sanggup menipu, betul?
Ramai begitulah. Kadang-kadang yang terlibat tu influencer, YouTuber, TikToker, ataupun mereka yang terkenal di Malaysia daripada kalangan artis dan sebagainya. Konon-kononnya buka perniagaan kan, masuk perniagaan, dah boleh beli kereta mewah, dapat rumah mewah. Rupanya kereta mewah pun sewa, rumah mewah pun sewa kan. Ada orang bayar siap-siap, lepas tu bila masyarakat dah terkesima, masyarakat pun melabur dalam perniagaan mereka. Rupanya perniagaan mereka tipu daya semata-mata. Banyak begitu labu peramnya, skim cepat kayanya, macam-macam lagi lah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan mereka menipu di dalam mengambil harta manusia secara zalim. Ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebinasaan dan kecelakaan serta dihina dengan siksaan di dalam satu lembah daripada lembah neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang kedua. Alladzina idza iktanu 'alan nasi yastawfun, iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran daripada orang lain, mereka minta dipenuhi. Maksudnya bila dia beli daripada orang, dia minta cukupkan. Tapi bila dia jual kepada orang, dia kurangkan kan. Bila beli daripada orang, dia minta lebih ataupun cukup-cukup. Tapi bila dia jual balik, dia akan menipu dengan mengurangkan takaran tersebut kan. Ini satu perbuatan yang sangat dilaknat. Jadi surah ini, beberapa ayat ni menceritakan bab tu saja. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala betapa bencinya kepada kelompok manusia yang menipu dalam perniagaan, yang menipu dalam timbangan dan takaran, sehingga dirakamkan di dalam surah Al-Mutaffifin ini. Kemudian firman Allah ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar ataupun menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Dan bila dia beli daripada orang, dia minta dipenuhi, dicukupkan ataupun dilebihkan. Tapi bila dia jual kepada orang, dia jual dengan harga yang menipu kan. Timbang-timbang ni kalau dulu dia tak macam sekarang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang pun orang boleh tipu dengan timbang-timbang tu, betul tak? Sebab itu KPDN, HEP tu selalu masuk pasar-pasar cek timbang-timbang yang digunakan oleh peniaga-peniaga tu kan. Ada timbang yang diubah dia punya pemberat dia, ada timbang yang diubah dia punya spring dia kan. Spring bila dia beli daripada orang, timbangnya jadi berat, cepat benar dia punya berat, betul tak? Macam dulu kalau muslimat perasan ada masuk dalam YouTube, pembeli dia beli besi buruk daripada rumah-rumah orang. Dia beli besi buruk daripada rumah-rumah orang kan. Orang tu berat dia 60, lebih daripada 60 kilo, naik atas timbang tu 40 kilo je. Nampak kan? Bayang dia makan 20 kilo. Dan ada satu buah negeri pula, kilang-kilang yang membeli padi kan, kilang-kilang yang membeli padi kan. Bila ditimbang menggunakan timbang kerajaan, timbangannya 7,500 kilo, 7.5 tan kan. Berat padi tu bila ditimbang dengan timbang kerajaan 7.5 tan. Bila ditimbang dengan timbang-timbang kilang, hampir keseluruhan kilang di negeri tu, dia jadi 6 tan je. Bayangkan 6,000 kilo je. Hampir semua kilang tu 6 tan ataupun 6,000 kilo. Bayangkan semua kilang menipu. Hampir semua kilang beras tu menipu masyarakat muslimin muslimat. Bayangkan masih berlaku, dan surah ini valid sampai hari kiamat. Masya Allah kan. Subhanallah, depan kita melihat peristiwa-peristiwa penipuan di dalam takaran dan timbangan ini. Maka sebab itu Allah sangat marah, sehingga Allah letak celakalah kepada orang yang menipu dalam timbangan dan takaran. Muslimin muslimat
rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, buat penegasan. Allah buat penegasan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang yang menipu itu, orang-orang yang mengurangkan takaran dan timbangan itu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Allah ingatkan. Bila mereka manusia ni dia menipu, Allah ingatkan, tidakkah kamu akan dibangkitkan? Mab'utsun, tidakkah kamu bila mati nanti kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, yang mana kamu akan dihisap, segala amalan kamu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kitab catatan kamu akan dibaca kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada kamu. Ada yang dapat daripada sebelah hadapan dengan cara yang baik daripada tangan kanannya, ada yang dapat daripada sebelah belakang dengan cara yang buruk, dengan penuh penghinaan, kan? Sebab tu manusia ni kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia beriman tetapi dia tidak mentadabbur isi kandungan Al-Quran, akhlaknya sangat buruk, akhlaknya sangat buruk, kan? Dia akan melakukan tipu daya dalam seluruh kehidupan dia, dia akan tipu manusia. Bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah, kan? Penipuan secara besar-besaran, kan? Penipuan secara besar-besaran. Baru ni timbul isu nasi lemak, kan? Betul juga kan, bila orang cerita pasal nasi lemak, kena ingatkan kawan-kawan kita, saudara mara kita yang jual nasi lemak tu, kan? Kita buat contohlah, nasi lemak kalau RM2, nasi, kan, ada sambal, ada ikan bilis goreng, adalah kacang apa benda semua tu, timun, kemudian ada telur. Kita letaklah telur goreng separuh, kan? Telur goreng, telur mata kerbau separuh ke, ataupun telur rebus separuh. Tetapi bila orang beli, kan, RM2. Bila orang beli dengan ayam, dia jadi RM6, tapi telurnya tak ada. Betul tak? Kan, automatik telurnya tak ada. Sedangkan harga RM4 untuk tambah ayam, RM2 tetaplah nasi yang ada telur separuh. Betul tak? Ini kadang-kadang masyarakat kita tak perasan, dia telah melakukan kezaliman. Orang tu siap tanya lagi, kenapa tak bubuh telur ni? Lepas tu dia petikai pula, Allah, telur pun bising. Na'udzubillahi min dzalik, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, jangan kamu datang, jangan kamu menghampiri pasar-pasar kami, melainkan kamu telah belajar tentang fiqh berkenaan dengan jual beli. Kena tahu fiqh jual beli. Kita sendiri pun kalau nak berniaga, kena tahu fiqh jual beli. Azan muslim, jangan lupa memperbanyakkan doa ketika azan, insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Ketika azan dilaungkan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, maka Nabi suruh kita memperbanyakkan doa, kerana doa kita akan dimustajabkan oleh Allah. Selesai daripada azan disunatkan kita menyebut la ilaha illallah, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyambung dengan doa selesai azan dan menambah apa-apa doa, kerana ia adalah waktu mustajab doa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita sebagai orang yang beriman kena ingat dalam bab perniagaan ni memang wajib hati. Makan tak habis pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Jadi ayat tadi yang bermaksud, tidakkah orang-orang yang menipu dalam timbangan dan takaran itu, menipu dalam perniagaan itu, mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang sangat besar. Liyaumin azim. Apa hari yang besar itu? Yaitu hari kiamat. Dengan demikian, yang membuat mereka berani melakukan kecurangan tersebut adalah kerana mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Orang yang suka buat jahat, menipu orang ni, kerana dia hampir-hampir tidak beriman dengan hari kiamat. Betul kan? Kalau dia sedar adanya hari kiamat, kalau sekiranya mereka beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, dan mengetahui bahawa mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisapnya amal mereka, sama ada besar ataupun kecil, tentu mereka tidak akan melakukannya dan akan bertaubat daripada perbuatan tersebut. Inilah di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan hari akhirat di dalam Al-Quran. Banyak kali kita akan membaca hari kiamat, hari Yaumul Ba'th, hari kebangkitan, hari kehancuran, macam-macam kan. Az-zalzalah kan, macam-macam Allah akan sebut dengan pelbagai istilah. Iaitu kerana beriman kepada hari akhirat memiliki pengaruh yang kuat dalam memperbaiki keadaan seseorang, sehingga dia akan mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Dia pun akan lebih semangat untuk mengerjakan ketaatan itu sambil berharap akan diberikan pahala di hari itu. Demikian juga akan membuatnya semakin takut ketika mengisi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, apalagi sampai merasa tenteram dengannya. Menipu orang tapi masih lagi dapat bergelak ketawa kan? Rasa seronok pula. Kalau tak menipu orang setiap hari, rasa aku ni kalau tak menipu orang, rasa tak. Kafir Quraisy macam tu perangai, sebab tu mereka marah pada Nabi tu kan, sebab Nabi kan melarang mereka menipu dalam timbangan takaran. Mereka juga melarang, Nabi juga melarang mereka dalam menipu dalam perniagaan. Jangan menzalimi orang, buah yang baik dicampur dengan buah yang buruk. Tu yang marah sangat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang buat jahat, mereka pula marah bila orang tegur. Dia orang jahat macam itulah kan. Kita tegur, kita yang tegur pula jadi jahat, dia pula yang jadi baik. Dan muslimin muslimat rahimakumullah, sifat tu samanya manusianya. Kemudian demikian juga akan membuatnya semakin takut ketika mengisi hidupnya dengan perbuatan jahat, apalagi sampai merasa tenteram dengannya. Beriman kepada hari akhirat juga membantu seseorang untuk tidak berlebihan terhadap dunia, seperti dia takkan mati sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik kan.
Dia punya kerja untuk dunia ni macam dia tak pernah akan mati, dan tidak menjadikannya sebagai tujuan kehidupannya yang utama. Dunia ni bukan tujuan utama. Di antara hikmahnya juga adalah menghibur seorang mukmin yang kurang mendapatkan kesenangan di dunia. Hari akhirat ini adalah satu motivasi kepada orang yang beriman, yang di dunia ni dia berusaha, dia tak kaya-kaya kan, dia kurang mendapatkan kesenangan di dunia, kerana di hadapannya adalah kesenangan yang lebih baik dan lebih kekal dan abadi di hari akhirat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah, selama mana dia bersyukurlah. Kemudian ayat yang ke-6 itu, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu manusia itu akan dibangkitkan pada satu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua manusia bangkit menghadap Allah seluruh alam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, manusia akan dibangkitkan daripada kubur mereka, daripada kematian mereka, untuk dihisap dan diberikan pembalasan oleh Qadi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mudah-mudahan di sepanjang Ramadan ini perbanyakkanlah doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita hati yang sejahtera, hati yang sentiasa bersyukur. Dan jangan lupa untuk membacakan dalam tiap-tiap kali, kalau boleh dibaca ketika tahiyat akhir, ketika salat bersendirian, boleh juga ketika salat berjemaah selagi mana tidak mengganggu jemaah. Maksudnya kalau imam dah bagi salam, kena bagi salam lah, jangan dipanjang-panjangkan lagi doa. Sebab ada kelompok masyarakat kita ni, ketika imam dah bagi salam dia masih sujud lagi, dia duduk menambah doa. Itu tidak dibenarkan dalam undang-undang kita salat berjemaah. Tapi kalau salat bersendirian, di antara doa yang boleh kita panjang-panjangkan ketika tahiyat akhir itu ialah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat bila dapat doa ni mereka tidak tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik yang boleh aku persembahkan kepadamu. Masya Allah, cantik bunyi doa tu, betul tak? Jadi jangan lupakan, kalau siapa yang belum hafal, balik ni hafal lah. Bagilah masa untuk menghafal dan bacalah ketika tahiyat akhir. Selepas daripada bacaan tahiyat akhir, sambung dengan doa ni. Kalau berkesempatan dalam solat berjemaah, kalau tak berkesempatan dalam solat-solat sunat kita, jangan tinggal dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan sedikit perkhabaran daripada Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 itu menjadi satu peringatan yang baik kepada kita. Bila berniaga, jangan sesekali curang dan menipu dalam timbangan dan dalam semua perkara yang melibatkan perniagaan, kerana sesungguhnya penipuan kita itu hanyalah sementara. Nanti manusia akan diazab oleh Allah dalam azab yang kekal dan abadi andainya dia tidak bertaubat dan tidak mohon ampun kepada mangsa-mangsa yang dia tipu. Parah juga buat kerja tu, betul tak? Pada Allah tak ada masalah bila kita boleh bertaubat. Dengan manusia ni nak cari balik orang yang kita tipu tu jenuh. Memang jenuh. Kalau kita ada berhutang dengan orang, dah 30 tahun dah Ustaz saya tak jumpa dengan dia, hutang saya 1000 dengan dia Ustaz, tak tahu dia di mana, kan parah tu, betul tak? Dengan Allah boleh minta ampun, tapi dengan manusia macam mana kita nak cari kaedahnya? Bayangkan. Sebab itu Al-Quran dia memperingatkan kita supaya jangan sekali-kali kita menipu manusia yang lain dengan cara yang zalim. Cukup setakat itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang pada Allah, yang buruk atas kelemahan hawa nafsu serta tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'inin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari rezekimu yang halal dan Engkau berkati. Dan Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami dan ahli keluarga kami dapat masuk ke dalam syurga Firdausmu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.